Okay, sambung kembali di chapter 3, part 2. Okay, tadi pasal breakout, pullback dan entry. But now, I will explain to you berkenaan apa dia support dan resistance. Apa dia support dan resistance. Okay, adakah betul kita dah faham apa dia makna sebenar support dan resistance? Di manakah support dan resistance ini? Okay, support dan resistance ini adalah basic. Okay, but sekali lagi saya ingin bagi tahu basic ni amatlah penting. Cukup sebenarnya. Keep it simple dalam trading ni. Tak perlu nak pening-pening. Sebab kita nak trading for long term. Kalau kita asyik nak tukar teknik, kejap ni, bila nak habis? Kan? Kita dalam trading ni, we just want USD. Okay? Dan consistent. Alright? So, are you ready? Okay. Saya yakin semua ready, okay? Dan support dan resistance. Okay, support dan resistance ni dia macam ni. Korang dalam bilik kan sekarang tengok apa? Tengok Netflix, tengok video Paul X. Just imagine lah korang tu adalah candlestick. Di bawah kaki korang iaitu ada lantai dan di atas korang ada bumbung ataupun ceiling. Support ni adalah lantai di bawah. Okay, support sentiasa di bawah. Support adalah bawah. Ingat, di bawah, yakni lantai. Dan resistance adalah ceiling ataupun bumbung di atas anda. So, maknanya resistance ni yang berada di atas. Okay. So, now, support dan resistance. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti, kenapa saya kena terangkan berkenaan support dan resistance ni? Ianya amat penting. Bila korang tanya nanti, cikgu di mana nak entry Ni, akan keluar semua soalan ni. Cikgu di mana nak entry Di mana nak entry? Okay. Apa dia directionnya? Okay, direction. Sebab support resistance ni sangatlah penting untuk direction. Untuk entry. Untuk re-entry dan exit. Okay. Keempat-empat ni memerlukan weapon SNR. Okay. So amatlah penting kita kena bab chapter 3 ni, kena tengok balik-balik video ni sampai korang dapat apa yang sebenarnya yang saya nak sampaikan. Okay. Sebab dia akan berguna untuk direction anda. Nak tahu di mana direction market ni adalah dia ada direction ni, maksudnya follow the trend. Okay, follow trend. Kalau trend to buy, kita kena ikut trend to buy. Contoh macam sekarang kan, contoh macam market ni top naik dan berlakunya kejatuhan. So trend berubah untuk menuju ke bawah. So dalam trend menurun ni, sekarang ni menurun, downtrend, kita janganlah cuba untuk melawan untuk buy. Boleh untuk buy, tapi korang kena fahamkanlah kena fahamkan the storyline. Ini maksud storyline ni, contoh macam daily ni. Kita boleh masuk lagi bab support resistance, sabar. Contoh daily dia turun macam ni. Okay. Akan tetapi di H4 dia tak nampak seperti macam ni. Dia takkan nampak manjang macam ni. Tapi dalam isi H4 dia ada turun naik. But the direction dia nak menuju ke bawah ni, ke support. So maknanya ini adalah down trend. Tulisan doktor lah. So akan tetapi dalam candle ada harga. Contoh daily tu turun bawah macam ni. Tetapi daily di H4 isi dia taklah macam tu, dia akan ada retracement. So janganlah kita nampak macam di H4 retracement naik, kita nak ini nak hold buy ni. Tapi direction nak menuju ke bawah, menuju sini. So maknanya dia nak naik tu hanyalah retracement. Boleh buy, tak ada masalah. Tapi you know to entry and you must know to exit juga.
Okay. Tahu, oh ini adalah retracement. Tak apa, boleh buy, tapi buy sementara. Okay. So contoh ini DH4, dia punya bentuk. Sama juga jika DH4 turun, DH1 akan membuat seperti ni. Okay. Faham? So follow trend. Jangan bila macam trend sell, you nak lawan buy. Tak ada masalah untuk lawan buy, tapi you know to when to exit. Jika buy untuk sementara. Okay. Sebab market ni adalah market trillion. Siapalah kita untuk nak melawan trend? Siapalah kita untuk melawan trend? Kita follow lah. Macam contoh kan. Macam contoh, saya nak bagi contoh. Ini pulau. Okay. Ini pulau. Ini tempat you tinggal. Okay. Ini tempat you punya girlfriend tinggal. Okay. Tapi ini berombak. Ini lautan Hindi. Yang ombak dia besar. Kita cuma ada sampan yang kecil. Kita memang tahu bila sampan ni kita nak naik, nak jumpa girlfriend kita ni yang kita sayang, sangat-sangat sayang ni, yang kita tak tahan nak jumpa dia lagi. No matter what you nak jumpa juga. Tapi bila you nak pakai sampan yang kecil ni, mesti confirm you redah ini ombak, mungkin dalam sini you dah gone, meninggal, tak selamat. Risknya sangat tinggi. Sama juga dalam market forex ni, dia punya high volatile, sangat berisiko. Kita nak lawan trend, kita tahu dah market ni buy, kita nak buy juga ke atas. Kita nak kita nak sell juga ke atas ni. Market belum bertukar arah lagi, kita nak sell. Inilah orang cakap awal tahun depo 1000, hujung tahun 1000 lagi, masih lagi. So tunggulah dia bagi hint turun dulu, baru kita ambil re-entry. Okay, faham? Samalah macam ni, market ni sampan yang kecil ni. Macam mana kita nak pergi ke tempat ni dengan selamat untuk berjumpa girlfriend kita tu? Kita tunggulah ada kapal besar yang transit. Kapal besar Titanic ke apa ke semua, kapal besar pelabuhan ke yang hendak pergi transit ke sini, transit sini dan nak pergi sini. Kita ikut, jadi kuli pun tak apa mah. Yang penting janji sampai sini selamat. Faham? So sama dalam market, kita follow the trend je. Okay? So kita akan kembali ke bab entry, iaitu support dan resistance. Tadi kita mau to explain pasal direction lah. Okay? So, di mana nak entry? Okay, lepas ni kita nak entry di support dan resistance. Kita nak re-entry pun di support dan resistance. Kita nak exit pun di support dan resistance. So, maknanya kita fokus kepada pelajaran support dan resistance. Okay. Resistance yang berwarna biru ni. Saya bagi warna biru. Okay. So, resistance yang berada di, ini yang saya ajar basic basic support resistance dulu perkenalan tentang support and resistance. Okay, support yang warna merah. Support ni yang di bawah, guys. Okay. Ingat tadi support yang di bawah, resistance yang di atas. Ini dia punya rules. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan perkataan bermula pandang pertama? Okay. Relax lah. Kita belajar ni kena bergurau-gurau. Okay, jangan stres-stres. Tenang, relax. Puasa kan? Okay, bermula. Apa yang saya nak panggilkan bermula ni? Okay. Resistance adalah di mana tempat bermulanya jatuh. Okay. Dan support adalah di mana tempat bermulanya naik. Okay. Resistance, saya ulangi lagi, di mana
tempat bermulanya jatuh, dan resistan di mana tempat bermulanya jatuh, support di mana tempat bermulanya naik. Okay. So inilah yang dipanggil support dan resistance. Okay, di mana tempat bermula. Ini yang saya pakai basic contoh basic. Ni kat Google pun ada sebenarnya. Cuma saya nak bagi korang untuk mudah untuk faham dengan menggunakan ayat bermula. Okay, di mana bermulanya kejatuhan itu, itulah support, itulah resistance, dan di mana bermulanya kenaikan itu itulah support. Okay, samalah macam ni. Contoh kalau kita lukis dalam buy candlestick. Okay, ini resistance. Tadi topik kita di atas ada support dan resistance become support. Okay, apa dia yang dimaksudkan dengan resistance become support? Apabila berlakunya, contoh di sini ambil fokus di sini. Berlakunya breakout. Current price berada di sini. Current price, market price sekarang berada di sini. Resistance tadi telah pun di breakout, dilepasi. Maksudnya breakout tu maksudnya dia melepasi resistance tu. Dia melepasi harga ini. Okay. So resistance tadi telah pun bertukar di bawah, di mana telah pun bertukar menjadi di bawah current market price ni. So maknanya resistance ni dijadikan support. So itulah yang dipanggil RBS, resistance become support, sebab resistance telah pun di breakout dan resistance tersebut dijadikan sebagai support. Sebab apa rules dia tadi yang kita belajar awal-awal? Support adalah yang di bawah, resistance adalah yang di atas. Faham? So di setiap resistance dan support ni adalah tempat kita untuk nak buy dan sell. Contoh, support adalah untuk tempat nak support adalah tempat untuk nak buy. Okay, ini dia punya law. Resistance adalah tempat untuk nak sell. Faham? Okay, akan tetapi apabila resistance ini telah pun di breakout seperti ini, resistance tadi dijadikan support. So support adalah untuk buy. So maknanya bila berlakunya breakout, pullback dekat support, kita haruslah buy. Faham? Okay, ini adalah basic dia. Sama juga apabila support ni, okay, support ni memang untuk buy, tempat untuk apa guys, untuk nak buy kan. Tapi apabila support ini turun dan support ini telah pun di breakout, dan ini adalah current market price sekarang. Support tadi telah pun menjadi di atas kita sekarang, di atas current price. So bermakna support become apa? Become resistance. So resistance ni adalah untuk sell. So berlakunya pullback di support become resistance ni, kita haruslah untuk
Sel. Faham? So itulah function support become resistance. So ini adalah basic yang ada di part 2 ni. Kita belum apply untuk ke chart. Kita akan apply dekat chart lepas ini di part 3. Okay, harapnya kita kena faham apa dia maksud resistance dan support itu. So resistance adalah tempat bermula dan support adalah tempat bermula naik, dan resistance adalah tempat bermulanya jatuh. Okay, faham? So basic ini amatlah penting. Okay. So selepas ini, bila kita dah faham basic ni, mudahlah saya untuk mengexplain ataupun menerangkan di mana tempat validnya resistance, di mana tempat validnya support. Dia banyak support resist ni. Jangan sampai kita nak mark terlalu banyak sampai kan chart kita jadi hijau, jadi banyak line pula. Okay, saya tak nak, sebab kita nak tahu di mana support resistance yang sebenar-benarnya. Okay, dia banyak, kita nak tahu di mana valid. Cumanya saya kena ajar part by part, satu persatu. Tak semua orang mampu untuk bila dia explain sekaligus, sekali tumpuk, pap terus, ni resistance ni, ni. Sabar, satu persatu. Kita kena belajar basic dia. What is support, what is resistance. Okay, kita kena, dalam video yang saya nak explain ni, kalau boleh semua peringkat boleh menerima pelajaran ini. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk chapter 3 part 2. Kita akan sambung ke chapter 3 part 3. Okay.